Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita nak tengok apa yang kita buat sebelum ni. Kita tengok kita macam mana kita nak tukar lah tertib kameran tu kan. Dan kata lain macam mana kita nak terangkan kita punya rantau R dari segi sebutan Y yang mana X ditetapkan ataupun sebutan X yang mana Y ditetapkan. Okey, jadinya kita tengok beberapa contoh lah kat sini. Soalan 3 kan. Okey, so kita nilaikan ni cara yang umum lah untuk menulis, iaitu nilaikan suatu fungsi yang ni fxy. Sekejap saya nak besarkan sikit. Suatu fungsi fxy. Kemudian ni adalah rantau R. Rantau R ni adalah secara umum lah, tapi kita diberi sini. Kemudian kami akan terhadap dA, iaitu luas kepada rantau R tersebut. Jadi kat sini dA ni adalah, kalau saya boleh tulis kat sini, ataupun saya nak ambil jelas semua ni. Sekejap ya. Saya nak ambil je semua. Snapshot. Sini. Okay, saya nak letak di sini. Okey, jadi kat sini R ni rantau kita kena tukar lah dalam sebutan X apa dia, dalam sebutan Y apa dia. dA adalah sama ada dx dy atau dy dx. Yang ni adalah fungsi yang kita nak kamikan, iaitu secara umumnya fxy. Okey, kemudian dia kata sebelum ni contohnya kat sini dia bagi kita gambar. Dia bagi kita gambar, ataupun sebelum ni dia bagi kita gambar, dia minta kita kamikan. Kan? Bagi kita gambar, so kamikan. Saya kena pergi tengok soalan ni juga. Okay, tapi tak apa, kita tengok je soalan 3. Okey, jadinya dia bagi rantau R. Dia bagi rantau R, disebutlah Y sama dengan negatif X tambah 1 kan. Di R adalah pasangan XY. Di mana ataupun nak macam sesuatu tak apa. Tak apa kot, bukan susah pula nak tulis dia kan. Okey, kemudian dikatakan sempadan bagi rantau R ni adalah garis Y sama dengan X tambah 1. Yang mungkin saya boleh tulis sempadan 1 adalah garis Y sama dengan negatif X tambah 1. Dan Y sama dengan X tambah 1. Okey, ini adalah sempadan 2. Okay. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan X. Sempadan yang ketiga ataupun boundary lah. Y sama dengan 3. Okey. Disuruh kita kamikan. Jadi kat sini bila kita kamikan, dia tak semestinya memberikan jawapan yang positif. Dia boleh juga jadi negatif. Sebab ini bukan luas. Kalau luas, integral ni sama dengan 1. Tapi sekarang integral ni adalah satu fungsi. Kan? Bukan nilai 1 lah. Kalau nilai 1 dia akan beri luas. Okey. Jadi macam ni kita lukis lah. Kita lukis. Cara yang paling senang lah bagi saya lukis. Sorry, sengit sikit. So, Y sama dengan negatif X tambah 1. Kita tahu kecerunannya adalah negatif 1. Pintasan Y dia adalah 1. Jadi kita 1 sini. 1 sini. Dan kita dapatlah. Bila Y sama dengan X tambah 1. Kecurunan 1, pintasan Y 1. Kan? Jadinya mestilah dia macam ni. Okey, tapi tak habis lagi. Jadi saya kena panjangkan dia. Sini. Kemudian kita Y sama dengan 3 kan. Jadi ini adalah sempadan 1. Sempadan 2. Ini. Iaitu Y sama dengan X tambah 1. Kemudian sempadan 3, Y sama dengan 3. Jadi ini 1, 2, 3. Kat sini. Jadi saya kena tarik sampai atas lah. Saya sengit sikit. Tapi sepatutnya macam ni lah. Garis Y sama dengan 3 adalah garis yang ini adalah sempadan nombor 3. Jadinya ini adalah rantau R kita. Keseluruhan rantau R. Ataupun
kita boleh lukis semula. Contohnya kalau kita nak, kalau saya boleh buat macam ni lah. Ini 1, ini 3. Jadinya kalau macam tu, yang ni berapa? Kan? Kita nak tahu. Kalau ni 3, yang ni adalah y sama dengan x tambah 1 kan? Jadinya bila y sama dengan 3, x tambah 1 berapa kan? Kita dapat x sama dengan 2. Dan sama juga kalau situ 2, mestilah yang ni pun 2 lah, itu negatif 2. Jadinya kita boleh lukis, kita ikut skala sangat kan? Okay, ni 2, ni 2, kosong, ni 1, ni 3. Tak apa sangat ikut skala. Okay, jadi kita nak dapatkan contoh ni, kita nak sebut dia macam mana kan? Jadi kat sini kita ikut macam apa yang kita dah buat sebelum ni, tapi sebelum tu saya nak tulis balik. Ini adalah y sama dengan x tambah 1, ini adalah y sama dengan negatif x tambah 1, ini adalah y sama dengan 3. Okey, sekarang ni kita terpulang pada kita nak cuba yang mana? Katakan kita nak kamikan terhadap y kemudian, maksudnya kita nak buat x dulu baru kemudian, ataupun jadinya saya tulis balik saya punya kameran. Sebelum tu saya nak copy dia punya di sini. Okey, saya nak letakkan dia di sini. Ataupun bawah sikit pun tak apa. Okey, so untuk kes ni katalah saya nak buat kameran terhadap x dulu baru y. Jadinya saya ada macam ni, y sama dengan berapa nanti saya akan isi, x sama dengan berapa nanti pun saya akan isi juga. 2x tolak y kuasa 2. Kemudian dA, maksudnya saya nak buat dx dy. Maksudnya saya y ni kemudian, iaitu saya akan gerakkan saya punya stripe ataupun jalur saya ke atas, ke arah y. Ke arah y, maksudnya ke arah jadinya saya bermula dengan titik, saya akan ada jalur sampai habis. Jadinya y saya akan bergerak daripada 1 sampai yang terakhir ni. Jalur dia selarilah dengan sempadan 3 ni, iaitu y sama dengan 3. Jadinya y saya daripada 1 sampai 3. Okey. Kemudian x pula, macam mana? Okey, kita tengok jalur kita. Untuk titik ni, x dia maksudnya sepadan kiri dan kanan sama dengan titik ni. Tapi untuk jalur di sini, x dia di sini. Ataupun sepadan kiri di sini, dan sepadan kanannya di sini. Yang ni pula sepadan kiri di sini, sepadan kanan di sini. Ini di sini dan kanan di sini kan. Jadinya sepadan kiri dan kanan sentiasa berubah. Sampai yang terakhir sekali sini. Tetapi walaupun dia berubah sepadan kiri dan kanan, ataupun kalau awak nampak gambar saya mungkin belah sini dan macam ni kan, kiri dan kanan, walaupun dia berubah, tapi perubahannya dapat diterangkan oleh suatu fungsi. Iaitu untuk belah kiri diterangkan oleh fungsi ini, untuk belah kanan diterangkan untuk fungsi ini. Jadi ini dah cukup baik lah. Sebab walaupun dia bentuknya bukan bentuk sekata, tetapi ada fungsi yang boleh terangkan dia. Jadi kita boleh gunakan, kita kata advantage lah untuk kita kira. Jadi ingat balik, sebelum ni kita tengok, kalau kita, apa yang kita nak saya cakap kan, C1 dengan C2 ni mesti constant, mesti pemalar. Nombor nyata. F1, F2 ni, kalau boleh kita nak dia pemalar juga, tapi kalau sebagai fungsi pun tak apa, tak ada masalah. Jadi dalam kes kita ni, dia adalah fungsi, bukan pemalar kan. Melainkan kita ada macam ni kan, kalau kita ada macam ni tak apalah. Ni obvious kan, yang ni A, X sama dengan A,
Ini X sama dengan B, ni Y sama dengan C, ni adalah Y sama dengan D. Jadi kalau kita ambil kita punya jalur, kita macam ni, kita gerakkan dia ke arah atas, sorry, mesti ingat sikit. Jadi jalur kita ni sentiasa sepadan bawah ataupun sepadan kiri dan kanannya sentiasa sama, iaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Dalam kes ni, dia adalah fungsi. Okey, jadinya fungsi ni kita nak terangkan ni macam mana? Jadinya ini yang lebih kecil. Ini nilai X ni lebih kecil daripada nilai Y kan, sebab nilai X meningkat dalam arah macam ni kan, daripada 3 sampai 2. Jadinya nilai ni sentiasa lebih kecil daripada nilai yang belah kanan. Kiri sentiasa lebih kecil daripada kanan. Okey, jadinya kita nak terangkan yang belah bawah ni adalah fungsi yang ni. Tetapi fungsi ni adalah Y sama dengan negatif X tambah 1. Kita nak dalam sebutan Y, dalam sebutan X. Ataupun kita nak X, kita nak X adalah kepala rumus. Jadinya kita kena tukar. Dia jadi X sama dengan X kita buat 1 tolak Y. Kita dapat X sama dengan 1 tolak Y. Kemudian atas ni pun sama. Kita nak X sebagai kepala rumus. Iaitu kita dapat X sama dengan Y tolak 1. Kemudian kami kan. Okay. Kami kan tengok dalam kerja rasanya dah ada kot. Oh tak ada. Tak ada lagi. Okay, kita kamikan lah. Kamikan terhadap X. Kemudian gantikan nilai X dengan Y, 1 tolak Y dengan Y tolak 1. Kemudian kamikan terhadap Y, gantikan nilai Y dengan 1 dan 3 sampailah awak dapat negatif 68/3. Saya tak nak tunjukkan kamera ni sebab kamera ni senang kan? Betul ke? Tadi senang. Okey, contohnya kat sini awak akan dapat kamiran terhadap X, awak akan dapat 2X kuasa 2 per 2 tolak Y kuasa 2X, sebab Y kuasa 2 adalah pemalang. Senang sangatlah, saya tak nak tunjuk. Kau kena cuba sendiri. Okey. Kemudian kita pergi pada soalan ni tadi, soalan 3. Saya dah terlepas soalan 2. Kita tengok soalan 2 pula. Ataupun saya lupa pula. Satu lagi cara. Tadi kita buat terhadap X, kemudian terhadap Y. Sekarang macam mana awak nak buat terhadap Y dulu, baru terhadap X? Ini saya tanya, macam mana awak nak buat terhadap Y dulu, barulah terhadap X? Saya dah terangkan dalam kelas sebelum ni macam mana kita nak buat kan. Okey. Jadi macam mana? Sekarang ni 2.13. Kita cuba buat dalam masa berapa minit? Dalam masa 3 minit boleh sampai 2.17. Okey, siapa yang dah siap boleh ambil gambar, boleh share. Jadi macam mana kita nak buat? Bila kita jadi kiranya ibaratnya macam ni lah. Kita nak kita punya jalur kita start daripada sini, daripada satu titik, dia akan bergerak ke arah kanan, ke arah X. Sini. Ini dia punya arrow dia. Macam mana nak buat? Sampai habis. Okey. Tak payah kira pun tak apa, asalkan saya nak tengok awak dapatkan kamera ni. Dapatkan bentuk kamera ni, dapat dia punya batas ni. Itu yang paling penting sekali. Okay.
Okey, kalau yang dah siap boleh share dekat dekat meeting chat ni. Okey, Anu Syafiqah. Okey, saya tak nak tengok dulu. Okey, yang lain ada? Syafiqah, Adriani, Afika, Izzatin Nisa, Adawiyah, Nurul Anis, Nur Syahidah, Husnita, Sabrina, Siti Mariam, Azwani Berapa orang? Macam ada seorang lagi, tak ada. Can say me, tak ada Okey, boleh je share. Okey, saya bagi seminit lagi. Okey, lain macam mana? Okey, Adriani. Okey. Atau yang lain. Nurul Anis. Dapat tak? Nurul Anis. Ada ke tak Nurul Anis? Ada, Doktor. Dapat tak? Belum lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan. Kita teruskan. Untuk makluman, saya dah letak tutorial 4 wajib hantar pada 18 Januari hari Selasa 9 pagi. Ada 10 soalan. Saya bagi lebih lah. Iaitu dia ada 2 bahagian sebenarnya. Maksudnya ada 2 file PDF kalau awak klik. Ni view pensyarah lah. View pensyarah lain sikit kan. Okey, ada bahagian 1, bahagian 2. Bahagian 1 buat soalan ni. Bahagian 2 adalah buat soalan ni. Okey. Jadinya ni adalah latihan untuk topik yang macam ni lah. Untuk topik ni. Jadinya nanti awak cuba buat latihan. Cuba buat tutorial. In fact kena ada markah lah kan untuk tutorial walaupun kecil je. Okey, jadi kita tengok cara kerja. Okey, bila kita kata dy dx, bila kata bila x ni berada di luar, bermaksud kita akan gerakkan ke arah x, kita punya jalur kita. Okey. Jadinya kalau kita nak gerakkan ke arah x, kita tengok x daripada -2 sampai 2 kan, kita gerakkan jalur kita. Okey, semasa kita gerakkan, kita tengok batas yang belah atas ni malar, iaitu 3. Jadinya kita boleh tulis macam ni. Kita nak gerakkan, saya nak tulis terus kat sini. Ataupun saya nak copy kejap kat sini. Sekejap ya, bagi saya masa sikit. Saya nak ambil ni. Saya nak letakkan dia dekat sorry. Kat sini. Jadinya, okey, saya nak gerakkan x daripada -2 sampai 2. Jadi saya tulis -2 sampai 2. Okey. Bila saya gerakkan, saya tengok batas atas saya ni tak berubah. Sentiasa 3. Okey, jadi senanglah. Saya buat 3. Lepas tu batas bawah saya. Batas bawah saya ni, dia boleh ada, sama ada dia ni nombor malar ataupun satu fungsi. Lepas tu kita tengok. Batas bawah, dia berubah lah. Berubah. Tetapi, perubahannya boleh diterangkan oleh fungsi ini. Jadinya, saya nak letak yang ni je lah. Baik, saya letak negatif x tambah 1 je. Macam tu kan. Tetapi, bila awak sampai dekat sini, awak lebih saja garis yang tengah ni, awak sampai sini, nilai-nilai ataupun batas bawah sekarang ni dia berlainan. Yang mana dia diterangkan oleh fungsi yang ni.
bukan fungsi yang sama dengan yang ni. Dia berbeza lah. Sebab ini negatif X tambah 1. Ni X tambah 1. Kan? Jadinya, saya nak letak mana satu? Saya nak letak yang negatif X tambah 1 ke? Ataupun saya nak letak Y sama dengan X tambah 1? Saya tak tahu. Jadinya, cara yang terbaik adalah awak pecah 2. Awak pecah 2 iaitu dekat sini, ni adalah R1, maksudnya yang ni lah. Senang. Sorry. Yang ni adalah R2. Jadi kat sini saya tak tahu nak selesaikan. Sebab saya tak dapat nak decide. Tak dapat buat decide nak ambil yang mana kan. Memang tak boleh lah. Sebab dia tak betul. Jadinya saya pecah 2. Saya pecah 2. Saya kena pecahkan 2. Macam ni. Saya akan tambah. Saya akan tambah. Jadinya dekat sini bila saya gerakkan saya punya jalur, dari sini R1 adalah daripada negatif 2 sampai 0. Jadinya rather than saya buat negatif 2 sampai 2, jadi negatif 2 sampai 0. Kemudian R2 pula daripada 0 sampai 2. Okey, jadi jalur saya untuk R1 ni, saya gerakkan daripada sini, saya gerakkan daripada sini, saya gerakkan sampailah di sini, saya punya sempadan atas ataupun batas atas sentiasa malah iaitu 3. Jadi saya tulislah Y sama dengan 3 dekat atas ni. Kemudian yang bawah ni sentiasa berubah tetapi nilainya boleh diterangkan oleh fungsi Y sama dengan negatif X tambah 1. Jadi fungsi ni. Jadi masukkan je lah Y sama dengan negatif X tambah 1. Tulis dia sebab memang kepala rumusnya adalah Y. Kebetulan dia sama terus dia tulis. Kemudian ni adalah untuk R1. Yang ni supposedly ni untuk R2 lah. Iaitu saya akan gerakkan jalur saya daripada permulaan sepadan ni pada R2 daripada X sama 0 sampailah X sama dengan 2. Jadi ini di sini 0, 2. Kemudian bila saya gerakkan batas atas tak berubah. Sentiasa 3. Y sama dengan 3. Jadi saya tulis 3 di sini. Kemudian batas bawah berubah-ubah. Tetapi perubahannya boleh diterangkan oleh fungsi ini. Y sama dengan X tambah 1. Kebetulan kita memang nak tulis dalam Y sebagai kepala rumus. Jadinya kita ambil je lah Y sama dengan X tambah 1. Dan boleh kamikan. Sebabnya ini adalah pemalar. Ini pemalar lah. Yang ni pemalar juga, 3. Yang ni pun 3. Yang ni sahaja fungsi. Okey, yang ni sahaja fungsi. Kami run terhadap Y dulu baru X. Boleh saja kan? So, kalau kita ada 2X tolak Y kuasa 2, kita nak kamikan terhadap dy. Dari kamikan terhadap dy dulu, kita dapat 2x adalah pemalar, jadi kita dapat 2xy tolak y kuasa 3 per 3. Dapat y sama dengan negatif x tambah 1, 3. Jadi kita akan gantikan dalam y. Gantikan dalam y bukan dalam x. Sebab yang ni y sama dengan something. Jadi kita dapat 2x 3 tolak 3 kuasa 3 per 3 tutup tolak 2x negatif x tambah 1 tolak negatif x tambah 1 kuasa 3 bagi 3. Kemudian kami akan terhadap x pula. Panjang lah, tapi ini contoh. Saya tak nak tunjukkan sebab dia akan ambil masa. Saya nak awak cuba sendiri, jawapan pun dah ada. Okey. Ini tengok sikit jawapan Ainun Syafiqah. Sama tak? Negatif 2, 0. Negatif x tambah 1, 3. 0, 2.
X tambah 1, 3. Okey, betul? Okey, ni dy dx. Kalau boleh buat kurungan lah. Kalau boleh buat kurungan. Supaya kita nampaklah dia adalah satu sebutan. Dia adalah satu term yang sama. Contohnya, let's say awak buat macam ni lah. Katalah awak ada macam ni. Sin X tambah 3. Kan, jadi ini macam mana? Apa sebenarnya sin X tambah 3 ni? Adakah sin X tambah 3 ni adalah sin X tambah 3 ataupun sin X tambah 3? Kan? Jadi, kita pun tak tahu mana satu kan? Jadi ini kalau boleh buat kurungan. Okay, terima kasih. Syafiqah, Adriani. Okay. Sorry, besar sangat ni. Saya nak kecilkan dia. Negatif 2, 0. Negatif X tambah 1, 3. 0, 2. X tambah 1, 3. Okay, betul? R1. Sebenarnya kan, ni betul dah. Cuma yang ni kurang tepat lah. Kalau awak nak tulis macam tu, maksudnya awak kena buat macam ni. Ni saya tunjukkan je, tapi ini bukanlah term yang sebenar R1 dengan 2 ni, tapi dia jadi macam ni. Kalau saya boleh tulis, dia jadi macam ni. Ni fxy kan. Xy, ni dA. Ni adalah R kan, ni soalan yang asal. So akan jadi macam ni, R1 fxy. Ini boleh buat dA tambah R1 fxy. Sorry, ni kena double integration. Ni R2, R2 dA. Macam tu. Okay, istana penulisannya lah. Yang ni paling tepat lah. Sebab kita bukan nak cari luas kan. Kalau lain lah kita nak mencari luas. Kalau kita nak cari luas, kalau ni satu, dan ni satu, memang kita akan dapat luas dia lah kan. Tapi R1 pun bukan luas kan. R1 adalah nama rantau itu sendiri kan, bukan luas. Luas dia adalah A lah kot. Kalau luasnya mungkin kita baca macam ni, A R1 kan, tambah A R2, mungkin lah kot. Okey, terima kasih. So at least yang hantar ni betul lah. Saya tak risaulah. Yang hantar ni saya tak pasti tahu ke tak. Okey, ataupun betul ke tak kan. Tulis macam mana pun saya pun tak pasti. Okey, kita tengok ni. Macam mana kita nak buat? Yang ni. Okey, saya nak ambil. Okey, kalau macam ni soalan dia kata nilaikan XY pada rantau R. Rantau ni adalah X per 2, Y sama dengan punca kuasa 2X, X sama dengan 2, X sama dengan 4. Kalau macam ni susah juga awak nak lukis sebenarnya kan. Itu macam mana kan. Jadi kita tengok. Ini contoh 2. Contoh 2. Okay, so kita ada kita ada XY. Ini adalah R, dA. Yang mana rantau R adalah, kini saya nak buat rantau R dibatasi oleh kita kata sempadan lah ataupun lengkung. Sempadan 1 adalah Y sama dengan X per 2. Dan 2 Y sama dengan punca kuasa X. Kan? Dan sempadan 3 X sama dengan 2, lepas tu X sama dengan 4. Okay, jadi awak nak lukis lah rantau dia. Lukis. Ini. Awak ada X, awak ada Y. So, lukis yang pemalar dulu. Jadi ambil, let's say ni adalah 1, 2. Saya kena panjangkan lagi. Kat sini, saya kena panjangkan lagi.
Okey, so 1, 2, 3, 4. Okey, X. Kemudian X sama dengan 3, which is, saya nak tandakan dia dulu dengan garis. Sini. X dengan 4. Kemudian Y sama dengan X per 2. Let's say ni adalah 1, 2, 3. Apa saya kena pancangkan lagi. Okey, ni adalah 4. Okey, jadi constant kita adalah dalam ni. X sama dengan 3, X sama dengan 4. Y sama dengan X per 2. Y sama dengan X per 2. Bila X sama dengan 4, Y sama dengan 2. So kat sini. Bila X sama dengan 3, Y sama dengan 1.5. So dekat lebih kurang sini. Ataupun dengan kata lain kita boleh connect dia. Boleh ke dapat? Boleh guna yang ni kot saya rasa. Lebih kurang lah tak pernah guna sebelum ni. Okey, macam tu. Ni adalah Y sama dengan X per 2. Kemudian Y sama dengan punca X. So kat sini X sama dengan 1, Y sama dengan 1. X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Kalau X sama dengan 3, Y sama dengan punca kuasa 2 bagi 3, 1.7 kan. Okey, so kat sini X sama dengan 1. Doktor. Ya. Sempadan 3 tu X sama dengan 2 kan? Oh, sorry, X sama dengan 2. Okey, silap. Terima kasih. Terima kasih. Dia tahu. Okey, jadi kita nak concern kita kat sini. Bila X sama dengan 2, okey, bila X sama dengan 2, kat sini Y sama dengan 1. Jadi yang sini lah. Okey, just nice lah. Walaupun dia tak tegak tapi dia lebih kurang sama scale dia, so dia match. Kemudian bila X sama dengan 2 kat sini, Y sama dengan 1, betul lah. X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Okey, ni betul. Di sini, bila X sama dengan 2, Y sama dengan 1 punca kuasa 2 bahagi 2 kan. Okey, so kat sini apa kita tahu untuk punca X dia macam sekejap saya ingat mungkin macam ni kot. Kosong X1, Y1. Macam ni kan. Bila X sama dengan 1, Y kena sama dengan 1 yang ni. Bila X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? 1 point berapa tak ingat. Bila X sama dengan 3, Y sama dengan 1.7 lebih kurang kan. X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Ini lebih kurang macam ni. Sepadan 1 adalah, saya nak tulis dulu. Yang ni Y sama dengan setengah. Untuk garis yang lurus ni. Yang ni adalah Y sama dengan punca X. Kemudian X sama dengan 2, X sama dengan 4 kan. Jadinya inilah kawasan yang tengah-tengah ni. Kawasan yang tengah-tengah ni yang kita nak ataupun ni adalah rantau kita, rantau R. Jadinya sebenarnya tak ada susah sangat lah kan. Fungsi ni fungsi yang mudah lah. X per 2, punca X. Ini garis lurus. Kan, cuma jelah nak kenal pasti tu kan. Kadang-kadang dia mungkin dia nak yang ni, kadang-kadang dia nak yang ni kan. Tengok mana yang dia nyatakan. Atau mungkin dia nak yang belah sini kan, ataupun mungkin dia nak yang belah sini. Bergantung kepada soalan dia. Okey, so betul lah kita dapat macam ni. Jadinya sekarang ni kita nak kambingkan dia. Nak kambingkan dia, kita try buat dua-dua. Kita try buat dua-dua. Gini, tu saya nak besarkan sikit. Okey, ini. Kemudian saya nak copy dan paste. Macam ni. Okey, macam mana? Boleh tak? Saya nak minta awak cuba buat yang ni boleh ke? Ini takut susah pula. Boleh ke tak? Tak apa, cuba dulu. Yang ni awak kamikan. Sekejap. Jalur awak macam ni.
Awak nak gerakkan dia ke arah sini. Dia ni pula, jalur awak macam ni. Awak nak gerakkan ke arah Y. Boleh tak? Sekarang ni 2.37. Saya bagi masa dalam sampai 2.42 ke, dalam masa 45 minit ni. Cuba just tulis kameran dia tu dengan batas tu. Tak payah selesaikan. Selesaikan tu nanti awak boleh buat sendiri. Tapi saya nak tengok macam mana awak tulis ni tu. Selalunya kalau dalam exam, bila tulis kameran saja saya akan bagi 3 markah sebenarnya. Sebab saya akan tengok pada ni. Sekejap, banyak kan markah, walaupun awak tak selesaikan lagi tapi markah dia banyak. Sebab saya akan tengok pada tertib kameran 1 markah. Kemudian selalunya saya akan tengok pada batas X 1 markah, batas Y 1 markah, ataupun kalau senang saya akan batas X dengan batas Y ni 1 markah, maksudnya 0.5, kemudian fxy ni, fxy 1 markah. Tapi dalam ni fxy diberi. Tapi kadang-kadang fxy awak kena tentukan. Itu ada 1 markah. Jadinya tulis ni saja 3 markah. Kemudian kameran selalunya dalam 4 markah. Kameran terhadap X, jalan kerja dan jawapan yang betul. Kemudian kameran terhadap Y, jalan kerja dan markah yang betul. So total 7 markah selalunya lah. Jadinya tulis saja itu dah 3 markah, dah hampir separuh. Cuba tulis. Sekarang masa pun dah gerak, sekarang kita bincang balik pukul 2.43. Try buat dua-dua ni kalau boleh. Okay.
Okey, ada yang dah siap? Ada yang dah siap? Nak kongsikan? Syafika, ini Syafika, Hatiani. Rupanya lain-lain ni. Zati Nisa, Nurul Anis. Saya tak suruh buat kameran pun kan. Cuma tulis ni, batas ni je. Macam mana? Kita panggil nama seorang lah. Azwani, dah selesai tak? Dah siap tak? Azwani. Ada tak Azwani? Wani ke Syazwani ke? Syazwani, sorry silap. Syazwani. Yang kedua tu belum, yang jalur melintang, yang dari bawah ke atas Y tu. Okey. Saya confuse kat situ. Okey. Okay, saya tanya semualah. Siti Mariam? Tak siap lagi, sikit lagi. Yang nombor 1 dah siap dah? Dah? Okay. Nurul Anis? Saya dah siap yang melintang ni je. Yang ni, yang nombor 1 ni kan? Okay, nombor 2 ni mungkin susah sikit. Mungkin lah tu, kan? Kena bahagi dua kan? Betul ke bahagi dua? Okay, tak apalah, kita pun nak kejar masa saya harap awak cubalah kalau yang saya tak tanya tu lah. Yang saya tanya pun saya assume dah selesai lah. Okay. Jadi kita tengok yang ni jalur kita begini. Jadinya kita akan gerakkan dia ke arah kanan dan kita dapatlah bentuknya, kita dapat tutupi keseluruhan rantau ni kan. Cumanya kita bermula dengan jalur tapi kita berakhir dengan titik. Okey, bila kita gerakkan, jadinya kat sini kita tulis macam kita nak gerakkan ke arah X kan, jadinya luar mesti X. Jadi ini Y. Kemudian dia kata apa tadi? Sorry, soalan dia tengok soalan dia ni kan. XY kan. XY. Kemudian DA DA jadinya sekarang ni jadi DY DX DY DX. Okey. Sekarang ni kita nak gerakkan dia. Jadi batas atas atau kita bawah dulu. Batas bawah sentiasa berubah-ubah. Berubah, tetapi ia boleh diterangkan oleh fungsi yang ni. Tapi sebelum tu bila kita gerakkan, kita nak gerakkan daripada X sama dengan 2, saya tulis kat sini, sampailah X sama dengan 4 yang terakhir sekali. Okey, kemudian batas bawah tadi diterangkan oleh Y sama dengan setengah X. Jadinya kita nak tulis Y, kepala rumus, jadinya terus masukkan Y sama dengan setengah X. Batas atas pula, sentiasa berubah macam batas bawah, tetapi dia diterangkan oleh lengkung yang berwarna purple warna ungu ni kan, iaitu Y sama dengan punca kuasa 2X. Itu je. Ataupun kalau ialah terpulang lah kan, kalau awak nak tulis Y sama dengan punca kuasa 2X pun tak apa. Tak ada masalah. Ataupun macam tadi kan, ada yang dia tak nak tulis Y pun tak apa, terpulang lah kan. Tapi kalau tak tulis Y nanti jangan kena hati-hati lah. Jangan tersilap bila gantikan. Okay, saya just macam nak careful je lah, bagi extra precaution lah supaya tak silap. Okay, jadi kita tengok yang ni pula ni macam susah sikit. Jadinya kat sini kita nak gerakkan, kita nak bermula daripada kita nak kamikan terhadap Y. Saya tak pasti boleh ke tak, saya rasa boleh. Jadinya kita nak bermula daripada mana? Kita bermula daripada titik ni. Jalur kita macam ni. Warna seperti warna biru kan. Sini. Kemudian kalau saya sekejap je, saya nak kena besarkan sikit. Saya nak ambil ni. Saya nak besarkan dia sikit. Dan saya nak ambil yang ni saja. Okey, bahagian ni saja. Saya nak letakkan di bawah ataupun di sini pun boleh. Okey, kemudian saya nak besarkan dia.
Ini kan. Kita close up view lah ni. Jadinya kalau saya bermula daripada sini, saya nak gerakkan dia ke atas lah. Jadi saya akan ada masalah sikit sebab bila sini jalur saya okey. Sini okey kan? Tak ada masalah kan? Jadi saya boleh sampai sini lah. Boleh sampai atas. Jadinya saya kena cari nilai Y kat sini. Nilai Y kat sini kan? Iaitu nilai Y sini lah. Yang ni adalah bila X sama dengan 2, kita tengok lengkung dia. Lengkung yang warna biru kan? Bila X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1. Kemudian yang atas ni, kita boleh duduk mana-mana. Bila X sama dengan 4, warna biru ni bagi, sebab dia persilangan kan? Biru bagi 4 bagi 2, 2. Ataupun warna purple ni pun boleh. Bila X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Sama juga. Jadinya ini adalah 4. Okey. Kemudian, katalah saya tengok yang besar ni. Bila saya gerakkan ke atas, batas saya kat sini, batas kanan saya. Batas kanan saya sentiasa berubah-ubah. Dan dia boleh diterangkan oleh fungsi yang warna biru ni. Iaitu Y sama dengan setengah X. Ataupun X sama dengan 2Y. Mana-mana lah. Bergantung pada mana kita nak tulis. Jadi dalam ni bila kita gerakkan terhadap Y, ataupun tak apa. Kemudian batas belah kanan. Batas belah kanan ni lain sikit. Sebabnya kita tengok kat sini batas kanan saya sentiasa X sama dengan ni, garis ni. Iaitu X sama dengan 2. Yang ni tadi 4. Tetapi bila saya sampai dekat sini, saya gerakkan sikit saja, saya punya batas saya daripada sini kan, constant kan, dia berubah. Dia jadi macam ni. Iaitu ia diterangkan oleh fungsi warna purple, iaitu Y sama dengan punca kuasa 2X ataupun X sama dengan Y kuasa 2. Mana-mana lah. Kan? Dia sama je kan? Okey, jadinya dalam kes ni, saya ada batas kanan saya constant, batas kiri saya mempunyai fungsi yang berlainan. Jadi dengan kata lain, saya kena pecahkan dia kepada R1 dan R2. Saya kena pecahkan kepada R1 dan R2, pecah 2 lah. Itu yang paling, saya rasa paling muasabah lah kita nak buat. Saya pecahkan di sini. Okey, berapa? 252. Okey. Kat sini, jadi ini adalah R1 saya. Kemudian ini adalah saya punya saya punya R2. Ini dan sini. Ini R1. Ini adalah R2. Jadi kita check. Katalah kita ada suatu campur dah warna kan. Saya nak ambil warna apa warna ni boleh. Saya start dari sini. Saya nak gerakkan ke arah atas. Dia gerakkan. Okay. Sampai sini. Jadinya kat sini batas kiri saya malar. Batas kanan saya berubah-ubah tetapi dia boleh diterangkan oleh fungsi warna biru. Okay, kemudian untuk R2 pula saya bermula dari sini. Saya akan ataupun saya guna warna ni. Saya bermula dari sini. Kemudian saya akan gerakkan dia ke atas kan sampai habis. Jadinya saya punya nilai dia, maksudnya saya gerakkan daripada sini sampai sini. Batas kiri saya sentiasa berubah-ubah tetapi dia boleh diterangkan oleh fungsi yang warna purple ni. Iaitu fungsi punca kuasa 2x. Y sama punca kuasa 2x. Batas kanan saya boleh diterangkan oleh fungsi yang ni, Y sama dengan x per 2. Jadinya kita tulis kat sini
Kan kita nak gerakkan terhadap, kita nak gerakkan ke atas kan, jadinya mesti Y kat luar. Ataupun saya buat macam ni. R1 fxy dA tambah R2 fxy dA. Okey, kemudian saya nak gerakkan ke arah Y. Jadi Y kat sini, sini X. Ini XY, bermaksud ini adalah dx dy. Tambah Y, X, XY, dx dy. Okey, jadinya tadi untuk R, mungkin saya nak tukarlah, ni R2, ni R1. Kan, mana-mana pun boleh kan. Okey, katalah R1, jadinya saya nak gerakkan dia tadi daripada sini sampai sini kan. Jadi nilai Y dia, kita perlukan nilai Y, iaitu kita bermula daripada yang bawah tadi. Nilai Y dia adalah sini 1. Atas ni berapa? Yang ni. Kan? Kita tak tahu, kita kena kira kan, berapa nilai yang ni. Kita kena kira lah. Jadi yang ni adalah Y sama dengan punca kuasa 2X. Jadinya bila X sama dengan 2, di sini mesti punca 2. Jadinya kat sini adalah, kalau sini 1, ini adalah punca 2, yang ni adalah 2, so punca 2. Kemudian untuk R2 kita bermula daripada punca kuasa 2 bagi 2 sampai atas ni, iaitu 2. Tentulah, jadinya ini satu bahagian, ini satu lagi bahagian. Kemudian X. Kan? Kat sini, yang pertama R1, batas yang lebih kecil. Ni batas, ni adalah sentiasa lebih kecil daripada ni. Yang ni lebih kecil daripada ni. Kan? Yang ni lebih kecil daripada ni, in terms of X kan. Jadinya ni adalah batas kiri. Batas kiri sentiasa X sama dengan apa? X sama dengan 2 kan. Ni 2, ni 4 kan. Batas kiri sentiasa X sama dengan 2. Batas kanan sentiasa graf yang berwarna biru ni kan, lengkung berwarna biru, iaitu Y sama dengan setengah X. Ataupun yang ni adalah Y sama dengan X per 2 kan. Yang ni adalah Y sama dengan punca kuasa X kan. Jadinya ini adalah Y sama dengan X per 2, iaitu X sama dengan 2Y. Kita manipulate dia ni. X sama dengan 2Y. Sampailah saya terbalik lah. Sorry. Okey. Batas kiri adalah 2, batas kanan adalah 2Y. Ataupun X sama dengan 2Y. Kemudian yang R2 pula. R2 kita gerakkan dia daripada punca kuasa 2 sampai 2. Kemudian batas yang lebih kecil, nilai ni sentiasa lebih kecil daripada ni kan. Jadi ni adalah batas kiri lah. Batas kiri adalah lengkung berwarna purple ni. Iaitu Y sama dengan punca kuasa 2 bagi X. Bagi X. Tetapi kita nak dalam sebutan X, maka kita manipulate dia. Kita dapat X sama dengan Y kuasa 2. Itu dekat sini. Y sama dengan Y kuasa 2. Kemudian batas yang lebih besar, ini kita bandingkan dengan ni lagi besar kan? Sebabnya dalam arah X, X ke kanan lagi besar daripada X yang belah kiri. Jadi ini adalah lengkung, titik-titik pada lengkung yang mana biru ni, iaitu Y sama dengan X per 2. Ataupun kita nak dalam sebutan X, iaitu X sama dengan 2Y. Dah, tu je sebenarnya. Jadinya, saya tak nak tunjukkan kamera tu, awak cuba buat sendiri. Okey, nanti kalau ada masalah, email je saya. Atau email saya lah, lagi senang. Cepat saya cuba jawab secepat yang mungkin lah. Jadinya cuba buat dulu, dapat atau tak. Memang ada jalan kerja kat sini kan, saya dah tunjukkan. Okey, saya tunjukkan yang ni. Sekejap je saya tengok balik.
Ini jenis 1. Okay, iaitu kamikan terhadap Y dulu baru X. Okay. Cuba dulu. Yang ni pun tadi cuba. Kemudian yang ni ni bila kita ada kita diberi macam bentuk lah. Kan dia kita nak cari isi padu sebenarnya. Saya ingatkan hari ni nak cover isi padu ni nak habiskan tapi tak sempat juga kan. Ni tak apa. Kita sambunglah hari Jumaat. Saya akan buat separuh yang ni ataupun mungkin 40 minit ke untuk yang ni. Kemudian kita akan pergi pada koordinat kutub. Kita pergi pada koordinat kutub. Penting ni, kita pun dah tak banyak masa. Sekarang dah minggu 13, kita ada minggu 14, 15, 16 kan. Lagi 3 minggu setengah kan. Okey, minggu setengah. Kita masuk ni. Jadinya macam saya ulang lagi, kita ada tutorial. Tutorial ni adalah yang apa yang kita akan tengok pada minggu ni, iaitu termasuk juga hari Jumaat nantilah. Sebenarnya awak dah boleh je buat kan sebab pernah belajar kan. Okey, kemudian satu lagi saya bagi tahu awal lah, kuis 2. Kuis 2 saya akan buat pada minggu 15. 15 kalau kat sini ni minggu 13, 14, 15. Sebab exam kita 10 hari bulan kan. Kalau tak silap saya. Exam 10 hari bulan. Tak ada study week lah sebabnya minggu 2 ni tu dah ambil. Dah ambil untuk hari tu punya tempoh bertenang tu. Jadinya ataupun kat sini ke minggu 16 ke kalau awak nak. Okey. Nanti kita akan bincang baliklah hari Jumaat nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Jumaat. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.